Kekesalan yang di-Pertuan Agong, tidakkah kamu terasa? Menurut kenyataan rasmi Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara pada 9 Oktober 2022. Katanya dalam sesi menghadap yang tidak berjadual itu, Perdana Menteri telah mengemukakan sembah permintaan beliau untuk perkenan yang di-Pertuan Agong bagi pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa pada 10 Oktober 2022. Selaras dengan perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah memperkenan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran Parlimen ke-14. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Pilihan Raya Umum ke-15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun Timur Laut yang diramal bermula pertengahan bulan November 2022. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir. Dalam 4 perenggan itu jelas Yang di-Pertuan Agong menyebut tentang keperluan kepada 2 perkara, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan mengambil kira musibah banjir. Mengulas mengenainya, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata, kenyataan bahawa perjumpaan tersebut tidak berjadual menunjukkan Ismail Sabri seperti tidak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua kepada Persekutuan. Adakah patut pergi sembah bajet kat tuanku hari Khamis, hari Jumaat bentang bajet, hari Ahad jumpa agung di luar jadual bagi tahu nak bubar Dewan? Nampak sangat macam mempermainkan institusi. Kalau dah niat nak bubar, elok hari Khamis tu bagi tahu nak bubar dan hari Jumaat tak perlu bentang bajet. Dahulu kita dimaklumkan negara akan jimat 1 juta untuk tidak buat persidangan khas. Bidasnya, mengenai kenyataan bahawa Baginda tiada pilihan walaupun tak setuju membawa maksud bahawa kerajaan tebuk atap dan kerajaan pintu belakang yang dibuat sebelum ini tidak stabil. Maknanya sepanjang langkah syaratan sehingga hari ini memang kerajaan tak stabil dan tak tepat sebagaimana dakwaan PN, UMNO, PAS dan PPBM. Jadinya, slogan UMNO sahaja yang boleh wujudkan kestabilan itu, hanya Alta sahaja. Sebenarnya UMNO ini pakar dalam musnahkan institusi negara. Itu pun ada geng agamawan yang terhegeh-hegeh nak kepada UMNO. Ujarnya sinis, dipercayai merujuk kepada PAS. Menurut beliau, cara statement Agong buat ini sangat makan dalam, senak rusuk kena tumbuk. Mungkin demikian perasaannya bagi yang terasa ditumbuk oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi titah Baginda. Tetapi bagi perampas kuasa yang menyebabkan negara tidak stabil politiknya, nilai ringgit merudum, inflasi mencanak naik, adakah mereka peduli? Malah dalam percubaannya untuk menjustifikasi tekanan terhadap Ismail Sabri agar pilihan raya umum diadakan walaupun ada risiko banjir, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cuba mengalihkan kejahatan itu kepada negeri-negeri yang dikuasai Pakatan Harapan yang enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka. Gabungan politik tamak kuasa adalah sesuai untuk yang enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri dikuasai mereka agar terus kekal mempertahankan kuasa. Enggan menyerahkan kembali hak dan mandat rakyat untuk memilih sebuah kerajaan baharu kerana bimbang tidak dapat kekal sebagai kerajaan. Dakwanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga memperlekeh amaran pakar kaji cuaca berhubung perubahan cuaca yang tidak menentu berpunca daripada fenomena La Nina. Alasan risiko banjir besar juga sudah tidak lagi relevan sekiranya SPR menetapkan PRU15 berlangsung sebelum pertengahan November depan, ujarnya. Agak-agaklah nak kelentong pun. Janganlah berpura-pura buta. Bencana banjir sudah pun bermula di seluruh negara. Yang wajar ditolak rakyat ialah pihak yang mahu pilihan raya umum di tengah-tengah kebimbangan bencana banjir kerana banyak kes terkait rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram di mahkamah yang sedang dibicarakan dan menunggu perbicaraan. Rakyat bukan bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.